Berpantang adalah salah satu fasa kehidupan yang mencabar bagi kaum wanita. Ini kerana selepas bersalin, si ibu kehilangan banyak tenaga dan mereka berada pada keadaan mental dan fizikal yang lemah. Memiliki suami yang ringan tulang, prihatin dan tahu akan tanggungjawabnya sedikit sebanyak memberi kekuatan kepada si ibu menjalani proses berpantang ini. Tambahan pula, di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kebanyakan calon isteri hanya menjalani fasa berpantang dengan bantuan suami kerana pergerakan rentas daerah maupun negeri tidak dibenarkan. Oleh itu, sokongan dan bantuan suami sangat penting bagi membolehkan isteri menjalani tempoh ini dengan sempurna tanpa tekanan. Kerana suami adalah insan yang paling dekat dengan isteri. Selain itu, bantuan suami sememangnya mempunyai kelebihannya tersendiri kerana ia turut memastikan si suami bersama-sama dalam proses berpantang serta tidak lepas tangan dan menyerahkan tugas kepada ibu bapa atau mertua semata-mata. Justru dapat kita lihat pentingnya sokongan keluarga, terutamanya suami, supaya kaum wanita merasa dihargai dan mampu menjalani tempoh berpantang dengan indah. Namun persoalannya, sejauh manakah kesedaran tentang pentingnya peranan suami semasa tempoh isteri berpantang? Dan apakah faktor yang menyebabkan si ibu mengalami gangguan emosi semasa fasa kelahiran ini? Itu dia tadi laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita Wan Nur Ain tentang apakah peranan-peranan yang perlu dititik beratkan khususnya bagi suami dalam orang kata sama-sama memikul tanggungjawab ini. Maklumlah isteri dah pun mengandung 9 bulan melalui proses kelahiran yang bukan mudah pastinya bagi anda yang telah pun melahirkan anak, dan apabila tempoh berpantang ini pula macam Fatin kongsikan tadi, banyak pantang larang yang harus diikuti dengan keadaan sakit, dengan sebenarnya memasuki fasa baharu kehidupan. Kalau sebelum ni kita boleh mungkin tidur bangun lambat, tidur lebih nyenyak, tapi apabila ada bayi ni mungkin ada lebih banyak masa yang perlu ditumpukan kepada bayi dengan sakitnya nak memberikan susu dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di dalam talian ketika ini. Pengalaman individu ini, lama saya tak jumpa adik saya ni yang baru sahaja melahirkan zuriatnya yang pertama pada Februari yang lalu. Kalau boleh kita kenalkan tetamu kita, Tasha Sheila dan juga suami beliau, Atiq Idris. Itu dia, serba hijau hari ini. Apa khabar Tasha dan suami? Alhamdulillah sihat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita juga bersama dengan Dr. Azuraida Syahadan selaku pakar kepimpinan diri dan keluarga. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey. Saya rasa sebenarnya macam satu mimpi kerana saya rasa seakan-akan saya baru sahaja menghadiri majlis perkahwinan Tasha dan juga Atiq, dan hari ini mereka dah pun bergelar ibu dan ayah. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada anda berdua. Okey. Okey, sebelum kita nak pergi kepada doktor, Tasha dan juga Atiq, mungkin boleh kongsikanlah juga Tasha sendiri kan. Kita pernah berborak juga. Tasha sendiri mengatakan bahawa Tasha sentiasa berserah kepada Allah tentang urusan anak ini. Jadi apabila mengandung, tahu diri sendiri hamil dan kemudian dah pun melalui fasa kehamilan dan juga bersalin ini, Tasha, mungkin Tasha boleh kongsikan apa perubahan utama yang berlaku terhadap diri Tasha sendiri sebenarnya? Lebih sensitif. Macam rasa bila apa-apa je macam tersentuh, cepat tersentuh. Sebab naluri seorang ibu kan, dan lagi macam kalau boleh lebih sensitif terhadap anak, buat yang terbaik. Semua nak, kalau boleh semua benda macam, kalau nak yang terbaik lah untuk semua. Sensitif tu memang dan masa mengandung pun sikit-sikit nak menangis, tersentuh. Tak kisah sangat. Tapi bila dah dalam ibu mengandung ni lebih sangat sensitif. Okey. Ya ke Atiq? Itu Tasha punya pengakuan, tapi Atiq dari sisi suami melihat perubahan Tasha sendiri apa antaranya? Dia banyak prepare, lebih caring, preparation semakin tinggi. Mungkin sebelum ni bagi Atiq jugalah akan fikir diri sendiri je. Tapi macam Tasha, okey, dia akan ada dia punya cream oil, pemakanan dia jaga, dia nak makan suplemen. Kita make sure ada makan avocado. So pemakanan ni akan menjaga kesihatan dan mungkin secara saintifik doktor boleh beri ulasan dari segi makanan boleh
membantu emosi juga dengan kesihatan seluruhnya. Okey. Jadi itu pengalaman daripada Atiq dan juga Tasha sebagai ibu dan juga ayah yang baru beberapa bulan merasai pengalaman ini. Doktor mungkin boleh kongsikan daripada apa yang dikongsikan oleh Tasha itu tadi, mungkin itu juga yang dialami oleh individu-individu yang baru bergelar ibu, ataupun sememangnya perasaan ataupun emosi itu akan berbeza mengikut faktor umur, demografi, ataupun bagaimana itu sebenarnya, doktor? Okey, kalau kita cakap pasal dari aspek emosi ni, sebenarnya emosi untuk wanita yang hamil tanpa mengira usia adalah sama. So basically bezanya hanyalah jika kita tak hamil, emosi kita sedikit berbeza dengan wanita hamil. Jadi apa yang mungkin dialami oleh Tasha, mungkin juga sebenarnya dialami oleh kesemualah individu yang diberi peluang untuk mengandung, melahirkan. So dari segi emosi tu kita tahu berlaku perubahan hormon dalam badan kan, sebab sebelum kita seorang, tapi selepas dia hamil kita tahu ada berlaku beberapa perubahan, antaranya kita punya sistem badan berubah, sistem emosi berubah kan. Jadi dekat situ kebanyakan emosi yang akan diproduce tidak akan sama dengan emosi wanita-wanita yang tidak hamil kan. Jadi kat sini suami kita kena ambil cakna dan ada beberapa sokongan yang kita kena lakukanlah dari aspek emosinya dan beberapa lagi sokongan-sokongan lain. Okey, bercakap mengenai aspek emosi kan doktor, saya suka nak tanya kepada Tasha sendiri. Saya pernah juga mengalami tempoh pantang ini kan, yang mana memang bukan mudah untuk kita kawal emosi dengan nak jaga anak untuk pertama kali pengalaman tu kan. Untuk Tasha sendiri, apa antara cabaran ataupun kesukaran selama tempoh berpantang itu, dan apa juga peranan Atiq masa tu dalam memudahkan Tasha? Okay, secara jujurnya Tasha punya proses mengandung, berpantang, Tasha happy, enjoy. Sebab Tasha tak nafikan Atiq sangat membantu Tasha daripada mengandung, dapat dia tahu dia semua yang uruskan. Kalau boleh macam bangun pagi ke apa nak bagi, dia juga nak buat. Atiq yang lebih, dia ambil peranan tu lah. Tasha tak ada momen-momen yang dia tersentuh bila tengok benda-benda yang tak boleh nak tengok, macam yelah kalau boleh dah cepat nangis tengok benda-benda yang pasal perang masa ni kan, benda sensitif. Tapi sebab Tasha punya journey to be a mother ni memang alhamdulillah semuanya best, happy. Kalau Atiq sendiri tadi tu, macam mana Atiq memainkan peranan tu? Kalau kita lihat tempoh Tasha berpantang ini mungkin berbeza berbanding orang lain dalam tempoh PKP juga ketika itu kan. Jadi Atiq pun sendiri dilihat macam bangun malam, tolong bagi susu untuk bayi. Bila Tasha dalam pantang ni, apa yang Atiq lakukan sebenarnya? Okey, dalam waktu Tasha pantang ni, mungkin baby lepas 2 minggu, tiba-tiba dia akan lagi attach dengan mak dia. Maknanya waktu nak buat urutan tu, Atiq akan take over lah, try dodoikan baby, kasih dia tidur, cakap, main dengan dia, ambil flashcard. Banyak aktiviti sampai lah dia penat, dia mengantuk. Tasha pun habis urut selama 90 minit 2 jam. Lepas tu kita akan pass balik pada Tasha dengan confinement lady. Okey. Apa yang dikongsikan oleh Atiq tu sangat orang kata indah lah perjalanan dalam pantang itu. Tapi doktor, ada juga dalam kalangan suami ini yang bila mereka bukan daripada orang kata memudahkan lagi perjalanan tempoh berpantang itu dengan adanya bidan di rumah, tetapi si suami ni melepaskan segala tanggungjawab kepada bidan untuk menjaga sang isteri ni. Bagaimana agaknya pandangan doktor? Betul. Sebab tu sebenarnya kan bila kita bercakap mengenai suami dan isteri, kena tahu dulu dari segi sokongan untuk kita sokong suami kita tu, isteri kita tu, basically ada sokongan intelektual tau, yang kebanyakan suami dekat luar sana terlepas pandang. Kita tahu kita kahwin, lepas tu isteri kita mengandung, tapi kita bagi sokongan emosi. Contohnya sokongan emosi ni tadi macam Atiq kata, kita be mindful lah, kita tahu bila wife kita tu melakukan sesuatu tak stabil. Tapi kebanyakan suami dia terlupa mengenai sokongan intelektual, in which sokongan intelektual ni adalah bila mana kita bercakap dari segi ilmu. Ada tak suami kita ni ilmu mengenai parenting? Ada tak dia ilmu mengenai kelas antenatal ataupun ilmu mengenai perubahan emosi seorang isteri semasa hamil? Apakah yang akan terjadi kepada bentuk fizikalnya, dari segi mentalnya? Maknanya dekat sini kita bercakap mengenai ilmu. Jadi untuk
mungkinlah ada suami di luar sana yang mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada kepada baby ataupun ada setengah kepada keluarga mertua. Jadi dekat sini kita perlu beri pendedahan kepada mereka, sokongan yang harus diberikan kepada isteri tidak hanya dari segi emosi, moral, fizikal, tetapi juga dari segi intelektual. Cari ilmu, baca buku parenting, pergi kelas, semua tu penting. Doktor, saya sangat tertarik dengan apa yang doktor tekankan di sini. Pentingnya ilmu sebenarnya untuk kita sama-sama memastikan proses isteri ini dalam pantang melalui proses yang sangat lancar. Apatah lagi apabila isteri itu sendiri melalui proses perubahan emosi, perubahan fizikal, takut nanti boleh ke dapatkan kembali bentuk badan yang asal, suami masih sayang lagi ataupun tidak. Dan tidak semua juga dalam kalangan penonton bertuah mendapat pasangan seperti mana yang dilakukan oleh Atiq dan juga Tasha, doktor. Tanggungjawab yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kerana kadang-kadang kalau kita lihat ramai juga dalam kalangan penonton ataupun masyarakat kita ini yang mana suami ini 100% meletakkan tugasan berpantang ini kepada isteri. Isteri harus mencari sendiri siapa yang harus menjaganya dan ada kalanya isteri juga harus memasak masakan mereka sendiri. Di sini kita nak kongsikan, isteri ini terpaksa terseksa kadang-kadang dalam tempoh berpantang ini. Nak kena pakai bengkung, nak pakai param, pilis, sakit dan sebagainya. Tetapi apabila suami itu sendiri tidak memainkan tanggungjawab dan peranannya, bagaimana ini akan memberi impak yang besar kepada isteri dan juga anak ataupun bayi itu sendiri? Okey, sebenarnya dia akan bagi impact tidak hanya dari segi emosi tadi, sebab kita kena tahu lepas je baby dilahirkan memang ada istilah sindrom baby blues kan, ataupun orang Melayu kata meroyan macam itulah ataupun pregnancy blues. Jadi pregnancy blues ni sebenarnya boleh menyebabkan postnatal depression, in which depression yang berlanjutan kita tahu boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental yang kita tak treat boleh menyebabkan berlaku penyakit mental, dan toward the end itulah kita akan lihat terjadinya masalah baby kena buang lah, baby kena dera lah, all this kind of thing. Sebenarnya ibu tu seorang ibu yang normal, tapi disebabkan masalah kecil yang tidak mampu mengawal emosi tadi, berlakulah perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari segi moral, sekiranya kita seorang isteri lah kan, so basically kita penting untuk kita dapatkan sokongan moral daripada kalau suami kita tidak berada di situ bersama kita, especially PKP ni kan. Jadi kita cuba untuk dapatkan sokongan moral daripada mungkin keluarga ataupun kawan-kawan terdekat. Basically moral support is very important, sebab dalam moral support kita akan bersembang, kita akan berborak, dan bila kita bersembang dengan seseorang makanya hormon gembira akan keluar dan ia akan mengurangkan hormon stres kita. Jadi benda-benda ni kadang-kadang kita kena tahu, sebab kadang kita isteri kita berpantang dekat rumah tanpa suami dan suami tidak membantu dan kita duduk sendiri. Bila kita sendiri, kita dikawal oleh emosi. Jadi ada kalau ikut saya suka kongsikan ada formula untuk isteri independen, sebab saya dulu pun seorang isteri yang independen lah, orang kata berpantang. Jadi saya mengamalkan formula 4C ni. So jadi saya kongsikan insya-Allah. Okey, tak sabar saya nak dengar formula 4 kita. Walaupun sebenarnya doktor saya saya tak bertuah seperti Fatin, Tasha dan juga penonton-penonton yang merasai pengalaman hamil dan juga melahirkan zuriat, tetapi seronok melihat apabila sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga terdekat ni yang melalui proses yang sama dan kita berkongsi dan menumpang kegembiraan tersebut, Fatin. Okey, macam Tasha sendiri kan, selalunya kalau kita dalam berpantang ni ramai ahli keluarga kita, mak mertua kita, jiran-jiran kita untuk memberi nasihat ataupun pandangan mereka berkenaan dengan pantang ni. Tasha sendiri pernah tak berhadapan dengan macam-macam orang kata nasihat yang diberikan? Bagaimana sebenarnya Tasha ambil itu sebagai satu yang positif? Sebenarnya sebelum Tasha kahwin lagi, Tasha memang cakap nak berpantang, dan Tasha sebelum kahwin tinggal dengan rumah mak, dan mak Tasha jaga dah 3 orang cucu. So daripada situ Tasha yang jaga anak buah Tasha. So memang dah tahu diorang macam mana mama jaga cucu yang lain kan, sebab Tasha punya anak sebelum Tasha kan Tasha dah ada 3 anak buah, tiga-tiga tu lah diorang membesar depan Tasha dan Tasha banyak mama. So bila anak-anak sendiri tu sedikit sebanyak tu dah ilmu tu ada, Tasha dah tahu, dah tengok depan mata macam mana mama jaga cucu dia kan, Tasha tolong. So tak ada masalah sangatlah. Cuma bahagian makan lah, mak mentua Tasha selalu buatkan makanan sup. So ayam, makanan-makanan yang memang berpantang lah. Dia pun turut nak buatkan untuk Tasha punya, nak jaga Tasha punya pemakanan depan pantang tu untuk cucu dia kan. Untuk makan pun nak kena makan yang sihat ibu.
Tapi untuk orang daftar sebab PKP, Tasha berpantang tak boleh nak melawat sangat lah kan. Okey, Tasha nak tanya juga berbalik kepada topik kita hari ini, seksa berpantang demi siapa. Macam Tasha, kita tengok macam gembira, selesa kan dalam tempoh berpantang ni. Tapi ada tak rasa terseksa juga? Contohlah macam Fatin tadi dikata terseksa sebab tak boleh minum ais. Lepas tu ada setengah-setengah makanan yang kena pantang bukan saja dalam tempoh berpantang. Tapi ada setengah orang yang cakap macam dalam tempoh setahun tak boleh makan laksa dan sebagainya. Ada rasa tertekan tak bila banyak benda yang kena kita elakkan demi menjaga diri dan juga bayi kita? Saya tak tertekan. Tasha tak tertekan langsung. Cuma Tasha masih lagi dalam proses sebab boleh ambil 44 hari. Kata Tasha extend lagi kalau nak 100 hari kan. Dia sekarang ke 88 hari. Cuba sedaya upaya sebab Tasha first untuk Tasha tak nak terlampau sekat sangat makan sebab untuk baby juga. Apa-apa sekarang buat makan pun macam nak diet terlampau kurus tak boleh sebab baby Tasha perlukan breastfeed. So Tasha just tak nak terlampau ekstrim sangat lah berpantang. Tapi ais pun memang sebelum pantang pun Tasha bukan jenis yang minum ais. Okey. Sebab itulah Tasha sentiasa Betul. Maintain. Okey, macam Atik sendiri dalam tempoh Tasha berpantang, apa antara tugas yang memang itu Atik yang kena buat? Tukar lampin ke? Kena bangun pagi ke? Kita sama-sama lah. Semua pun pengalaman sama-sama. Okey. Semua. Mungkin yang pengalaman yang paling kelakar, nak katakan hari pertama balik daripada hospital, memang Masa tu co-family lady belum ada lagi. belum sampai lagi co-family lady. Memang terperanjat jugalah. Baby ni tengah nangis lapar ke, nak tukar pampers ke, masuk angin ke, so macam-macam datang kat Mila. Kita orang dua-dua masa hari malam pertama sampai dekat rumah memang tak tidur, memang berjaga sebab tak tahu. Sebab kat hospital ada nurse. Balik rumah memang macam ni ke? Memang tak tidur. Semua jaga baby je. Masya Allah, hebatnya ibu dan ayah itu pengorbanan mereka kan doktor kan. Dan kalau kita lihat doktor, Tasha dan Atik sememangnya nampak pasangan yang berilmu, yang ada persediaan untuk menempuhi fasa ini. Tetapi tak semua dalam kalangan kita ini mungkin dapat boleh mencari ilmu yang sama ataupun bersedia untuk bergelar ibu dan bapa. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan juga kepada penonton-penonton kita. Ada perbezaannya juga pasangan muda dan juga pasangan yang kadang-kadang dah pun mempunyai 3 ataupun 4 orang zuriat. Kadang-kadang masa awal-awal tu suami lebih excited lah, lebih teruja untuk membantu isteri. Dan masuk anak ketiga keempat, sayangnya dah biasa kan, dia dah tahulah anak dah 4 orang. Kadang-kadang itu berlaku juga dalam kalangan masyarakat kita. Macam mana kita nak terangkan kepada penonton kita bahawa suami juga seharusnya memainkan peranan yang sangat penting, tak kiralah zuriat pertama ke, zuriat kelima ke, zuriat ke-11 ke, peranannya tetap sama. Betul. Key point dia dekat situ mindset. Mindset kita kena betulkan daripada awal lagi. Jadi maknanya kat sini sebagai isteri, kita kena bagi tahu suami bermula daripada awal kehamilan itu, kiranya kita ada kehamilan yang seterusnya, makanya mindset suami itu telah ditetapkan untuk menjadi seorang suami yang mampu menyokong, menjadi tulang belakang kepada isteri lah. Sebenarnya when it comes to pantang ni, suami isteri ni sebenarnya dia kena bincang, dia kena buat 3 benda yang saya selalu sebut. Formula tu BCG, bincang, jadual macam yang Atik dengan Tasha buat tadi, very good. Bincang nak pantang dekat mana. So bincang tu adalah sesuatu yang sangat penting dan benda ni kita kena buat daripada pregnancy pertama. Lepas tu kita dah terapkan dalam mindset suami kita, bincang adalah benda yang kena buat setiap kali isteri hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, kena cakap dengan family mengenai keputusan, sama ada kita nak berpantang dekat rumah kita ke, rumah mertua ke. Lepas tu kalau kita tak boleh nak handle, kita kena cakap. Contohnya kita kena bagi tahu dengan suami kita ada benda kita tak boleh nak handle dan suami kena faham. Dan yang ketiga, G tu adalah giliran. Kita kena tentukan giliran sebenarnya dekat rumah, siapa yang nak buat kerja. Macam tadilah Atik dengan Tasha cakap pasal siapa nak tukar diaper, siapa nak buat itu, buat ini kan. Giliran itu sangat penting. So BCG ni adalah mindset yang kita kena terapkan dalam minda suami kita the moment, sebenarnya bukan selepas kita hamil tapi sebelum lagi kita hamil. Dalam institusi keluarga tu dah ada satu mindset bincang, cakap dan ambil giliran supaya mindset ni berkekalan. Masya Allah. Bincang, cakap dan ambil giliran. Okey, Tasha dan juga Atik, di penghujung perbincangan kita ini mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan Tasha, bagaimana untuk kita untuk mereka yang baru mendirikan rumah tangga, nak tunggu masa untuk melahirkan, apa agaknya yang boleh dikongsikan Tasha untuk mereka terus bekerjasama seperti Tasha dan juga Atik?
Okay, tadi Tasha nak cakap dengan doktor cakap bincang. Sebelum kahwin lagi Tasha dah cakap dengan Atik tau. Memang Tasha nak berpantang, kena jaga betul-betul sebelum kahwin. Sebab benda ni Tasha tu lagi awal. Pengalaman adik semua macam mana kan. Kena sokongkan suami tu sangat penting. So sebelum kahwin Atik memang dah tahu. Saya tu bila dah kahwin dah memang Tasha lahir je memang dia dah buat preparation dah. Okey, Alhamdulillah. Jadi, saya kira apa yang dikongsikan oleh Tasha, Atik ada apa-apa nak disampaikan kepada suami-suami khususnya? Okey, daripada Atik pula, once Tasha mengandung tu terus banyak buat research. Okey, ilmu. Persediaan. Print out dari segi 9 bulan ni nak makan apa, trimester pertama, kedua, ketiga, sampailah trimester keempat, which is proses pantang ni lah. Tak tertampar kat dinding. Biar hari-hari tengok apa yang kita kena buat. Alhamdulillah. Dan ini juga apa yang dikatakan oleh doktor tadi, betapa pentingnya selain daripada faktor emosi, ilmu tu juga penting sebagai persediaan bagi bergelar ibu dan bapa. Apatah lagi menjalankan tanggungjawab untuk menjaga isteri dalam tempoh berpantang ini. Seksa berpantang demi siapa? Jawapannya apa tu doktor? Untuk diri sendiri sebenarnya. Formula 4J untuk wanita di luar sana, kalaulah suami kita tak ada sekalipun, 4J kita kena jaga jadual kita, jaga makan kita, jaga tidur kita dan jaga diri kita dari aspek spiritual dan juga emosi. 4J kita harus titik beratkan. Kena ambil tahu para ibu ataupun para bapa di luar sana untuk menjaga isteri anda. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azuraida Syahadan kerana bersama dengan kita hari ini dan juga Tasha Sheila dan juga Atik Idris terus berkongsikan pengalaman mereka. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman anda bersama dengan kami dan juga pelbagai info-info dan juga tips-tips berguna yang sama-sama insya-Allah dapat kita manfaatkan bersama dengan penonton kita pada hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Jumpa lagi selepas ini. Wanita hari ini.